It's a beautiful day to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini, kami kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tentang elemen saintifik di dalam ibadah solat. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 2, iaitu yang pertama, saya Nur Amira binti Zulkarnain, yang kedua, Nur Atira Syahira binti Azwari, yang ketiga, Razia binti Rahim, dan yang terakhir, Umi Hairiah binti Muhammad Taufik. Isi kandungan untuk pembentangan pada hari ini ialah pertama, pengenalan tuntutan mengerjakan ibadah solat. Yang kedua ialah elemen saintifik dalam pergerakan rukuk dan i'tidal, dan yang ketiga ialah elemen saintifik di dalam pergerakan sujud. Dan akhir sekali, kesimpulan kepentingan menjaga ibadah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razia binti Rahim akan membentangkan pengenalan tentang solat. Pengertian solat dapat dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, solat bermaksud doa, manakala pada segi istilah, solat bermaksud perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rukun dan syarat solat. Terdapat 13 rukun solat, iaitu niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk serta thama'ninah, iktidal berserta thama'ninah, sujud berserta thama'ninah, duduk antara dua sujud berserta thama'ninah, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Nabi, memberi salam pertama, dan akhir sekali tertib. Syarat solat dapat dibahagi kepada dua, iaitu syarat sah solat dan syarat wajib solat. Antara syarat wajib solat ialah baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas bagi kaum wanita. Seterusnya, syarat sah solat adalah beragama Islam, suci daripada hadas besar dan hadas kecil, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat, menutup aurat. Bagi lelaki, bermula daripada pusat sehingga lutut, manakala bagi perempuan, seluruh tubuh badan kecuali tapak tangan dan muka. Menghadap kiblat, dan akhir sekali mengetahui masa waktu solat sama ada yakin atau dengan jangkaan melalui ijtihad, iaitu menggunakan penyelidikan berdasarkan cara dan sumber yang sah, atau bertaklid, iaitu mempercayai kepada para ulama yang lebih mengetahui. Sejarah solat pula dapat disimpulkan melalui peristiwa Iqra' dan Mi'raj, iaitu peristiwa yang penting kepada seluruh umat Islam yang terjadi pada 27 Rejab pada tahun 12 kenabian. Peristiwa ini amatlah berharga kepada seluruh umat Islam sehingga disambut setiap tahun untuk memperingatinya. Hal ini kerana melalui peristiwa ini termaktublah kewajipan solat bagi seluruh umat Islam. Pada mulanya, ibadah solat difardukan kepada 50 rakaat. Namun, Nabi Muhammad SAW telah berulang-alik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meminta pengurangan. Setelah beberapa kali mendengar nasihat Nabi Musa AS telah mengatakan bahawa jumlah tersebut akan menyulitkan umat baginda pada masa akan datang. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW telah berjumpa dan memohon kepada Allah untuk mengurangkan jumlahnya sehingga jumlah tersebut jatuh kepada 5. Akhir sekali, antara dalil kewajipan solat adalah pada surah An-Nisa ayat 103, iaitu selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah berasa aman, maka laksanakanlah solat itu seperti biasa. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain itu, terdapat surah Luqman ayat 17, itu, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah tentang segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat. Dan akhirnya surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Demikian itu adalah agama yang benar. Oleh itu, tamatlah pengenalan kepada video ini. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian daripada saya, Razia binti Rahim. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya adalah pembentang yang kedua iaitu Umi Khairiah binti Muhammad Taufik akan membentangkan tentang elemen saintifik dalam solat. Yang pertama iaitu pergerakan rukuk sekaligus bersama iktidal. Pergerakan pertama ialah pergerakan rukuk yang menerangkan tentang pergerakan membungkuk ke depan dengan menggenggam kedua tapak tangan pada kedua belah lutut kita. Pergerakan ini adalah salah satu rukun solat yang perlu dilaksanakan oleh umat manusia dalam tiap 5 waktu solat. Nabi Muhammad ada juga mengajarkan cara gerakan rukuk yang sempurna dalam solat, iaitu apabila kedudukan bahagian tulang belakang seseorang lurus dan mendatar dalam keadaan 90 darjah, dan apabila segelas air diletakkan di atasnya tidak akan tumpah langsung. Pergerakan seterusnya adalah iktidal, iaitu posisi berdiri tiga yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Pelakuan ini menerangkan bahawa seseorang itu perlu berdiri tegak setelah bangkit daripada rukuk dan mengangkat kedua belah tangan separas telinga bagi lelaki dan paras bahagian dada bagi perempuan. Slide ini membincangkan tentang kebaikan saintifik yang terdapat ketika rukuk dan iktidal. Yang pertama, dapat menjaga kedudukan serta fungsi tulang belakang badan. Ini kerana apabila badan kita membungkuk 90 darjah ke hadapan secara lurus dan mendatar, itu dapat membantu menguatkan ruas tulang belakang badan termasuklah bahagian belakang leher serta pinggang yang menjadi penahan tubuh dan pusat saraf badan kita. Malah, ia juga dapat merawat segala penyakit yang berkait pada bahagian pinggang dan tulang belakang kita. Poin yang kedua ialah melalui rukuk juga dapat menguatkan otot-otot badan yang terlibat. Antaranya mampu menguatkan otot perut dan ia dijadikan sebagai rawatan tahan sakit yang dinyatakan dalam terapi yoga ataupun falsafah yoga. Selain itu, rukuk dapat mengenakan tekanan pada bahagian abdomen perut dan memudahkan masalah sembelit dan pergerakan otot perut ataupun peritonitis yang berlaku. Kemudian, dalam pada masa yang sama, ia mampu membantu fleksibiliti badan yang melibatkan tangan, lutut dan kaki, terutama pada bahagian otot bahu hingga ke lengan kerana sokongan daripada posisi tangan pada kedua-dua belah lutut kita. Ketiganya, semasa rukuk juga dapat meningkatkan pengaliran darah yang berlaku apabila darah dapat dialirkan dengan baik dalam tubuh. Ia menjadi seimbang dan selari dari jantung dan otak ke seluruh bahagian badan. Rukuk juga dapat melancarkan fungsi bawah pinggang kita kerana pengaliran darah yang maksimum dalam tubuh semasa kita rukuk dalam solat. Dan akhir sekali ialah untuk kebaikan dalam pergerakan iktidal pula dapat memberi kesan yang baik untuk organ yang terlibat dalam melancarkan proses pencernaan. Ini kerana ia akan berlaku proses penegangan dan pengecutan otot-otot di dalam perut setelah kita bangkit daripada rukuk ketika dalam solat. Gerakan sujud. Sujud merupakan pergerakan meletakkan kepala ke tanah dengan dahi menyentuh lantai dan disokong oleh kedua tapak tangan yang diletakkan selaras dengan telinga. Selain tangan, tubuh kita juga disokong oleh kaki, perut, punggung, dada dan leher. Elemen saintifik yang dikaji di dalam sujud ialah sujud dipercayai mampu melancarkan peredaran darah ke otak dan mengurangkan risiko penyakit iskemia otak, iaitu penyakit kekurangan darah di dalam otak. Apabila peredaran darah ke otak lancar, ia dapat membantu memori, pendengaran, penglihatan, fokus dan daya kognitif yang lain. Oleh sebab itu, Muslim yang rajin bersolat dengan cara yang betul dapat mengurangkan risiko sakit kepala, masalah fisiologi dan masalah kognitif. Seterusnya, keunikan posisi sujud menyebabkan otot leher bergerak. Otot leher menanggung beban apabila kepala diletakkan ke lantai. Apabila otot leher bertambah kuat, kepala dapat diimbangi dengan lebih baik, sama ada di dalam solat maupun di dalam kehidupan seharian. Selain itu, kajian juga menunjukkan posisi sujud adalah yang terbaik untuk kesihatan jantung. Tekanan pada jantung dapat dikurangkan kerana apabila sujud, kedudukan kepala yang lebih rendah dari jantung, maka jantung tidak akan bekerja terlalu kuat untuk menyalurkan darah ke otak kerana terdapat bantuan daya graviti untuk mengalirkan darah. Disebabkan itu, seorang pesakit darah tinggi digalakkan untuk sujud dengan lebih lama dengan cara yang betul.
Dalam kajian mengenai jantung yang lain, saintis mendapati bahawa posisi sujud mampu mengurangkan dekupan jantung. Apabila dekupan jantung pada kadar yang rendah, otak jantung dapat berehat. Ia turut membantu dalam menenangkan saraf tunjang dan mengurangkan risiko tekanan ke atas saraf tunjang. Terakhir sekali, untuk bahagian abdomen, sujud merupakan terapi yang baik untuk penyakit uterus dalam kalangan wanita. Sujud membantu membetulkan kedudukan rahim, buah pinggang dan membantu mengurangkan tekanan pada paru-paru. Selain itu, pesakit obesiti boleh mengamalkan posisi sujud untuk mengurangkan berat badan kerana posisi sujud yang membentukkan lutut pada sudut tepat pada bahagian perut dapat membangunkan otot perut. Assalamualaikum, nama saya Nur Adila Syahira binti Azwari dan saya akan membentangkan kesimpulan. Solat adalah rukun Islam kedua yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Sesungguhnya solat itu adalah tiang agama dan merupakan ibadah yang amat tinggi darjatnya di sisi agama Islam. Sekiranya seseorang itu meninggalkan solat, hal ini bermakna mereka telah merobohkan agamanya sendiri. Antara kepentingan solat ialah membantu dalam membina generasi yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Selain itu, solat mampu menangani gejala sosial yang boleh mencemarkan kehidupan bermasyarakat sebagai contoh membunuh, merompak, zina dan lain-lain. Di samping itu, solat juga menjadi kunci utama seorang Muslim untuk mencari rezeki yang halal demi menyara kehidupan keluarga tercinta. Dan solat itu bergantung kepada keimanan seseorang Muslim itu sendiri, di mana semakin beriman seorang Muslim itu bererti semakin kerap dan mudah untuk mereka mengerjakan solat. Tetapi sekiranya kurang iman dalam diri seseorang Muslim itu, bererti semakin jarang dan malaslah untuk mereka mengerjakan solat dengan sebaiknya. Sesungguhnya menunaikan ibadah solat itu amatlah besar ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.